So tadi anda mendengar daripada saya, tim member kita perlu mengiktirafkan mereka, kita perlu menyokong, kita perlu memuji dan membuat coaching. So dalam membuat coaching, saya melakukan coaching one-on-one. Okay, saya akan berjumpa dengan tim member saya secara perseorangan untuk membuat coaching. So dulu apabila saya membuat coaching, sometimes saya membuat coaching dalam kumpulan. Okay, dan semasa di dalam kumpulan tu ada orang yang mempunyai personality yang berbeza, orang yang tidak mempunyai keyakinan yang tinggi, dan mereka ini akan diam sahaja. Mereka tidak akan mencapai apa mereka hendakkan ataupun apa yang mereka hendak perlukan daripada mesyuarat itu. Apabila kita melakukan coaching one-on-one, apa yang penting adalah kita mesti mendengar. Okay? Kita tidak boleh memberi suggestions kepada mereka, memberi cadangan, tetapi kita perlu mendengar apa yang mereka perlukan. Apabila kita tahu apa yang mereka perlukan, kita baru boleh memberi mereka cadangan ataupun menunjukkan mereka kepada halat tujuan yang mereka hendakkan, kerana setiap orang mempunyai idea dan pandangan yang berbeza. So apabila kita terlampau memberi cadangan ataupun memberikan banyak cadangan, suggestion, coaching yang terlalu banyak tanpa mengetahui apa yang mereka hendakkan, tanpa mengenal pastikan keperluan mereka, kita seumpama mengambil sebandi air untuk menutup api yang ada tu. Okay, so apa yang saya belajar adalah saya perlu mendengar, dan selepas tu kita lead mereka kepada tujuan yang mereka hendakkan. Okey, apa yang saya lakukan, saya memberikan mereka maklumat yang kecil supaya mereka boleh mencapainya dan bergerak kepada maklumat yang lebih besar. So apabila kita melakukan ini, mereka akan mempunyai halat tujuan yang lebih jelas. Mereka akan belajar cara-cara untuk membina perniagaan mereka, dan mereka boleh mempunyai kemahiran untuk membina satu pendapatan yang kukuh. Okay. Contohnya seorang supervisor. So daripada seorang supervisor ni, bagaimana kita hendak membantu mereka untuk naik ke manager. So mereka ni kita juga perlu bagi tahu dengan mereka untuk mencapai manager. Ia bermula daripada maklumat yang kecil. Dan setelah saya memberikan maklumat kepada mereka, setelah sebulan, pada bulan yang seterusnya, saya akan membuat review dengan mereka apa yang mereka lakukan. Apakah aktiviti-aktiviti yang mereka fokuskan. Adakah mereka fokuskan kepada perjumpaan bersemuka untuk memperkenalkan produk kepada orang lain, atau mereka membuat perkongsian di Facebook. So apabila kita tahu apa yang mereka lakukan untuk reach out kepada orang, kita boleh membuat penilaian bersama dengan mereka, apakah yang berkesan dan apakah yang kurang berkesan. Apa yang kurang berkesan tu apakah yang kita boleh lakukan untuk menguatkan lagi approach mereka, ataupun kita boleh mengubah. Setelah mendengar perkongsian saya tadi, PPT ini adalah apa yang saya buat beberapa hari yang lepas, dan dia membuatkan saya mengimbas kembali apa yang saya lakukan ketika saya membina semula perniagaan saya. So apa yang kita perlu lakukan sebenarnya adalah apa yang saya lakukan semasa saya mula membina perniagaan ini, iaitu bermula dengan menggunakan produk itu sendiri. Lepas tu berkongsi produk itu dengan orang lain. Selepas tu kita membuat follow up dengan pelanggan-pelanggan, dan kemudiannya membuat recruitment. Inilah apa yang saya lakukan apabila saya bermula pada 8 tahun yang dulu, dan setelah tu
apabila saya membina semula perniagaan saya melakukan perkara yang sama. Dan untuk membangunkan lagi perniagaan saya, apa yang saya akan lakukan adalah 4 perkara yang sama, iaitu guna produk itu sendiri, kongsikan produk, follow up customer dan juga melakukan recruitment. So, apa yang kita hendakkan dalam pasukan adalah semua orang di dalam network kita melakukan perkara yang sama, menduplikasi perkara yang sama. Anda menduplikasikan ini kepada generasi yang pertama, dan generasi yang pertama itu akan menduplikasikan 4 perkara ini kepada generasi yang seterusnya. Dan apa yang saya tahu apabila saya imbas kembali kenapa saya gagal. Kegagalan saya adalah berpunca daripada saya tidak melakukan 4 perkara ini secara konsisten dan tidak melakukan dengan baik. So, apabila saya membina semula perniagaan saya bekerja sama dengan Sharon. Dan apa Sharon selalu mengingatkan saya adalah 4 perkara ini adalah perkara asas untuk membina foundation yang kukuh di dalam perniagaan saya. Dan apabila anda membuat ini dengan baik, anda akan boleh mengenalkan pasti siapa pembina perniagaan anda yang seterusnya. Anda boleh mendapat rakan niaga anda yang seterusnya. Ini adalah keputusan saya apabila saya melakukan 4 perkara itu secara konsisten selama 2 tahun. Okay. Daripada saya belajar semula. Saya belajar daripada ground zero apabila saya membina semula. Dan apabila saya melakukan perkara-perkara asas yang saya kongsikan tadi, net sales volume saya meningkat sebanyak 70% dan pendapatan saya meningkat sebanyak 170%. Dan semua ini berlaku semasa MCO. Dan apabila saya boleh mendapat pencapaian yang sebegini semasa MCO, saya pasti saya boleh melakukan dengan lebih baik sekarang. So, pendapatan yang saya dapat daripada new image, apa yang saya lakukan dan bagaimana ia telah mengubah kehidupan saya adalah saya menggunakan pendapatan saya untuk melangsaikan segala hutang kredit kad yang saya ada. Dan dalam tempoh masa 2 tahun ini dan sehingga sekarang saya bekerja sama dengan Erat, bekerja sama dengan Erat, dengan Sharon. So, apabila saya bekerja sama dengan Sharon, dengan Erat, pada royalty yang ke-81, saya telah mencapai royalty queen sekali lagi, dan pada masa ini saya juga dianugerahkan sebagai Hall of Fame. So, pada masa itu saya mengimbas kembali lagi apa yang Sharon berkata dengan saya. Ya, apa yang saya hendakkan, apakah berapa pendapatan yang saya hendakkan di perniagaan New Image. Saya masih ingat jawapan saya adalah 15,000, dan pada masa itu saya sudah mendapat lebih tinggi daripada 15,000. Dan pada masa itu, semasa saya membina semula, saya memang tak ada harapan ataupun saya tidak pernah berfikir yang saya boleh menjadi queen sekali lagi. Saya tak ada confident langsung, dan saya juga tidak ada confident yang pasukan saya boleh bersama-sama dengan saya melakukan dengan baik dan kami boleh mencapai pencapaian yang memuaskan. Apabila saya bermula, pasukan saya hanya mempunyai beberapa orang sahaja, dan lama-kelamaan kemudian beberapa orang menjadi sekumpulan orang, dan sekarang pasukan kami menjadi semakin besar. Okay. Dan apa yang saya mencapai hari ini adalah
hasil usaha ahli-ahli kumpulan saya. Okay, kami bekerjasama, kami melakukan semua perkara-perkara asas yang diperlukan secara konsisten bersama-sama, dan ini membuatkan saya boleh menerima pencapaian royalty ini dan menjadi Hall of Fame. Dan pada masa itu, pada tahun lepas, saya juga merupakan 1 million achiever di New Image Malaysia. So, saya memang tidak pernah terfikir yang saya boleh menjana income sebanyak 1 juta. Jika saya masih melakukan pekerjaan yang saya lakukan dulu, saya tak tahu berapa tahun saya perlu bekerja supaya saya boleh mempunyai pendapatan 1 juta ini. Tapi di New Image, apabila saya bekerja keras dan membina perniagaan saya boleh mendapat pendapatan 1 juta. Apa yang saya hendak bagi tahu kepada anda semua, saya sangat yakin dan 1 juta saya yang seterusnya, saya boleh mencapai pendapatan 1 juta lagi. Apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu membuat dengan betul, mengikut cara yang betul supaya kita mempunyai asas yang kukuh untuk berjaya. So, pada royalty yang baru-baru ini, royalty yang ke-83, saya sangat berbangga kerana saya boleh sekali lagi mendapat gold stage, dan apa yang saya sangat-sangat berbangga dan adalah paling penting kepada saya adalah pendapatan bulanan saya semakin bertambah. Okay? Dan selain daripada itu, pada royalty yang ke-83, bonus royalty saya adalah paling tinggi yang saya pernah terima. So, ini sekali lagi adalah hasil usaha, bukan saya seorang sahaja, tetapi semua ahli-ahli dalam pasukan saya. Saya percaya jika kami terus bekerja sama, bersama-sama berusaha, bersama-sama, kami boleh mencapai keputusan yang lebih baik. So, di sini adalah jadual aktiviti dan meeting-meeting untuk pasukan saya. Pada setiap hari Isnin pukul 8.30, ini adalah tajuk-tajuk meeting-meeting yang kami akan adakan. Memang setiap hari Isnin pada pukul 8.30 kami akan mengadakan mesyuarat ini tanpa gagal. So, apa yang saya ajar kepada mereka adalah cara-cara membuat posting, bagaimana untuk mengambil gambar-gambar yang cantik. So, apakah yang kita perlu lakukan secara online apabila kami membuat perniagaan ini secara online. Dan juga saya akan mengajar mereka bagaimana untuk membuat rekrutmen. Apakah cara yang efektif untuk menutup sebuah perkongsian supaya mereka boleh mendapatkan sales. Dan sometimes kami juga akan membuat business opportunity preview supaya mereka boleh menjemput member-member yang berpotensi, pelanggan-pelanggan yang berpotensi mereka untuk mendengar dan tahu lebih mendalam mengenai produk dan juga perniagaan New Image. So, di sebelah kanan ni adalah aktiviti yang kami adakan secara fizikal. Okay, setiap hari Khamis dan setiap hari Sabtu dari pukul 2 sehingga pukul 5. Okay, masa ini kami tetapkan ia tidak akan berubah. Okay. Kenapa ini adalah penting? Kerana kita hendakkan semua orang dalam pasukan dan juga siapa-siapa yang berminat tahu pada hari Khamis dan hari Sabtu kami akan mengadakan perjumpaan secara fizikal face to face dari pukul 2 ke pukul 5. Kenapa saya memilih hari Khamis dan hari Sabtu adalah target market kami
Kebanyakan adalah ibu-ibu dan ramai adalah suri rumah. So pada pukul 2 sehingga ke pukul 5 ini merupakan masa yang mereka lebih free kerana mereka telah menguruskan anak-anak, telah hantar mereka, mengambil mereka balik dari sekolah, telah menghantar mereka ke tuition. So ini adalah mereka yang masa yang mereka lebih free dan mereka boleh pergi kepada kami. Okay? Di venue yang kami tetapkan. So apabila mereka sampai ke destinasi tu, di venue kami tu, apa yang kami akan lakukan kepada mereka yang membuat program slimming, kami akan melakukan body check analysis, ataupun mereka yang, dan ada mereka yang selalu mengikut posting kami di dalam talian. Mereka juga akan membuat panggilan kepada kami, adakah anda akan berjumpa, adakah anda akan berada di sini pada masa dari pukul 2 sehingga ke pukul 5, dan mereka akan pergi ke sana untuk berjumpa dengan kami untuk tahu lebih banyak mengenai produk. Dan rakan-rakan dalam pasukan saya, mereka juga boleh menjemput pelanggan-pelanggan mereka pergi untuk berjumpa secara bersemuka. Ini adalah lebih efektif kerana mereka boleh melihat perniagaan ini adalah diusahakan oleh sekumpulan orang, dan ini memberikan keyakinan kepada pelanggan-pelanggan berpotensi. So untuk saya, apabila melakukan ini untuk beberapa bulan, saya rasa ia adalah sangat efektif, dan saya galakkan anda semua untuk melakukan yang sama juga. Tetapkan tempat, tetapkan hari, tetapkan masa, dan tanpa gagal kita akan berjumpa di sana. So sometimes khususnya apabila saya bermula dahulu, sometimes tak ada orang yang datang, okay? Sometimes tak ada orang yang datang. Tapi kami juga akan teruskan. Kami tidak pernah cancel kerana kami mahu orang tahu ini adalah masa yang ditetapkan. Kalau tak ada customer yang hadir, saya akan membuat perbincangan bersama dengan rakan niaga saya supaya kami boleh mempunyai plan yang lebih efektif. Bagaimana kami boleh, apa yang kami boleh lakukan untuk mendapatkan orang untuk hadir di perjumpaan kami ini. So apabila berjumpa secara offline, secara fizikal, bersemuka adalah sangat efektif. Saya ingat apa yang Sharon bagi tahu dengan saya, mereka yang kita boleh berjumpa, kita jangan membuat panggilan. Kerana apabila kita berjumpa, kita boleh menjalinkan hubungan yang lebih erat, dan kita boleh membuatkan mereka tahu, membuatkan mereka berasa dijangkiti oleh perasaan kita yang sangat suka kepada produk. Dan walaupun aktiviti offline saya adalah dijalankan, saya masih tetap menjalankan aktiviti-aktiviti secara online. Okay, saya menghadiri semua mesyuarat-mesyuarat yang diadakan oleh syarikat, dan saya juga menggunakan Zoom untuk berjumpa ataupun membuat one-on-one coaching dengan rakan niaga saya yang berada di tempat yang lebih jauh. Okay. So saya amat berterima kasih kerana PKP juga telah mengajar kita menggunakan teknologi untuk membina perniagaan ini. So platform Zoom ini adalah sangat-sangat hebat. Kita boleh membuat banyak aktiviti secara online. Seperti apa yang kita lakukan hari ini bersama-sama dengan leader-leader di Taiwan. Saya tidak sangka yang saya boleh berkongsikan perjalanan saya di New Image bersama-sama dengan mereka yang berada di negara yang lain. Dan teknologi memang adalah sangat baik sekarang. Kita mesti menggunakan teknologi. Dan secara online kami juga akan melakukan banyak aktiviti. Okay. Dan ini adalah aktiviti secara fizikal offline yang kami lakukan. Okay. So kami akan menetapkan poster-poster ini, dan kami akan kongsikan kepada semua rakan niaga kami supaya mereka boleh mempunyai masa yang mencukupi untuk menjemput orang-orang untuk hadir.
So inilah yang kami lakukan dan kumpulan kami adalah sangat konsisten. Okay, sometimes walaupun kami pergi ke tempat-tempat yang lain, contohnya kami pergi ke JB, kami pergi ke Sungai Petani. So sometimes apabila kami mula membuat acara-acara ini, respon adalah kurang baik. Kami juga mempunyai hari-hari yang kami tidak mempunyai orang yang akan join. So walaupun ini berlaku, apa yang saya lakukan adalah saya tidak akan membatalkan sesi ini. Kami akan teruskan terus lakukan apa yang kami perlu lakukan. Sometimes kami membuat panggilan untuk menjemput orang untuk datang, ataupun kami membuat panggilan untuk menetapkan appointment supaya mereka masih boleh datang kepada kami. Kalau tak ada orang yang hadir, apa yang saya kongsikan tadi adalah kami akan duduk bersama untuk membuat perbincangan apakah yang kita boleh lakukan, ataupun membuat perancangan apa yang kami boleh lakukan untuk meningkatkan sales kami pada bulan itu. So apabila kita terus melakukan perkara yang sama pada hari yang sama, di tempat yang sama, dalam masa yang sama, kita akan mempunyai membina satu budaya di dalam kumpulan tu. Semua orang tahu kita akan mempunyai aktiviti dan mereka akan automatik membuat temu janji. Dan apabila anda melakukan perjumpaan secara online, saya pasti anda akan belajar perkara yang berlainan dan anda boleh berhubung dengan lebih banyak orang dan membuatkan mereka lebih yakin. Dan di pasukan kami juga melakukan team building. Okay? So selain daripada team building, kami juga akan pergi berjumpa dengan one-on-one, berjumpa dengan pelanggan-pelanggan ataupun kontestan-kontestan yang membuat yang masuk program, menyertai program mengurangkan berat badan. So kami akan pergi ke sana untuk membuat measurement dan kami akan menerangkan apakah measurement bacaan measurement itu, dan kami akan memberi consultation apakah yang mereka boleh lakukan supaya mereka boleh mencapai apakah yang mereka hendakkan. So di dalam team building kami akan membuat latihan-latihan yang boleh meningkatkan semangat berpasukan. So, apa yang kami lakukan pada aktiviti 2 hari 1 malam tu adalah kami belajar bersama-sama, kami menyokong antara satu sama lain, kami masak breakfast bersama-sama, menyediakan makan tengah hari dan makan malam bersama-sama. So, kami juga menjemput Sharon untuk menyertai acara kami supaya beliau boleh memberi motivation kepada semua rakan niaga. Okay, ini adalah sesuatu yang sangat efektif kerana setiap orang yang meninggalkan team building, mereka akan lebih bersemangat untuk membina perniagaan mereka. So, ini adalah gambar-gambar yang saya lakukan bersama dengan team member, dan sekarang ni kami juga mula untuk bergerak keluar daripada Penang. Okay, kami pergi ke tempat yang lain untuk expand market kami. Okey, pada bulan lepas 17 dan 18 kami pergi ke Johor. Dan apabila kami pergi ke Johor untuk membuat perjumpaan aktiviti ini, sesetengah rakan niaga dan pelanggan daripada Singapura, mereka juga pergi ke Johor untuk berjumpa dengan kami. So dalam perjumpaan ini, mereka boleh merasa yang mereka tidak membina perniagaan ini seorang. Kita mempunyai sekumpulan orang yang mengejar matlamat bersama-sama. Dan terdapat salah satu daripada business partner saya di Johor, dia membuat panggilan kepada saya apabila saya balik ke Penang. Dia berkata selepas berjumpa dengan kami semua, keyakinannya bertambah tinggi dan dia berjaya membuat satu recruitment.
Dan sometimes apabila kita membuat perniagaan ini seorang, kita tidak berada di dalam pasukan, kita akan menemui jalan buntu, kita tidak dapat mendapat jalan penyelesaian. So apabila kita berjumpa, inilah masa kita untuk bertukar idea. So apabila kita bertukar idea, mereka mempunyai idea yang lebih bagus dan mereka boleh melaksanakan rekrutmen mereka dengan lebih bagus.